Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu sambung lagi slot PDPR cikgu. Matematik hari ini masih lagi bab 4, nisbah dan kadaran, perkadaran. Okay, kita masuk kepada standard kandungan 4.3, kadaran. Sebelum ni kita dah belajar nisbah, kita dah belajar kadaran, kadar. Okay, hari ni kita nak masuk pula kepada kadaran. Apa beza antara nisbah, kadar dan kadaran? Okay. So, kita tengok kita punya tajuk hari ni . Okay, tajuk kita hari ni adalah kadaran. Lebih besar sikit. Sangat pula. Okey. Nyatakan sama ada pasangan kuantiti yang berikut berkadaran atau tidak. Okey. Situasi pertama, 18 nisbah 18 kepada 24 dan 30 kepada 40. Okey. So kalau kita kata kita nak tahu dia adakah berkadaran ke tidak. Okey, sekarang ni ini kumpulan 1. Okey, yang 18 ni kumpulan 1, ini kumpulan 2. Okey, sekarang ni kita tengok 18 yang ni kumpulan 1, ni kumpulan 2. Okey, 18 nisbah 18 kepada 24. 18 per 24. Selain daripada kita tulis dalam bentuk nisbah, kita boleh juga tulis dalam bentuk pecahan. Ini dikatakan sebagai bentuk perkadaran ataupun berkadaran. Okey, so kalau cikgu bahagikan dia dengan 3, 18 bagi 3 cikgu dapat 6. 18 cikgu bagi dengan 6. Sifar 6 ada 18, sifar 6 ada 14 kan? Okey, cikgu bagikan dengan 6. Cikgu bagikan dengan 6. Okey, cikgu bahagikan dengan 6. Yang ni pun cikgu bahagikan dengan 6. Cikgu dapat 3 per 4. Okey, sekarang ni nisbah 30 per 40. Kalau cikgu bahagikan dia dengan 10, cikgu bahagikan dia dengan 10, cikgu dapat 3 per 4. Okey, so sekarang ni bila kita mudahkan nisbah 2 nisbah ni, kita dapat dia kepada nisbah yang ataupun kadaran yang setara, betul? So dekat sini, daripada sini kita tahu bila dia sama, dia adalah berkadaran. Okey. Okey, kita pergi soalan kedua. 40 nisbah 40 kepada 30 dan 36 kepada 27. Okey. So cikgu tukarkan dalam bentuk perkadaran. 40 ni cikgu bahagikan dengan 10. Yang ni pun cikgu bagi dengan 10. Cikgu dapat 4 per 3. Okey, 36 per 27. Cikgu bahagikan dengan 9. Cikgu bahagikan dengan 9. Cikgu dapat 4 per 3. So dia sama. Maka dua nisbah tersebut adalah berkadaran. Okey. Next. C. Cikgu ada nisbah 56 kepada 14 dan 32 kepada 10. Okey. Tukarkan kepada bentuk perkadaran.
15/16 cikgu bahagikan dengan 14. Okey, bahagi 14, bahagi 14. Cikgu dapat sini 4/1 bersamaan dengan 4. Okey. Yang ini pula cikgu bagi 32/10. Okey, cikgu bahagi dengan 2. Okey, cikgu dapat 16/5. So, dia tak, ni dengan ni tak sama. Okey, so maka nisbah tersebut tidak berkadaran. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk jadual pula. Okey. Okey, jam bekerja. Okey, dan upah. Okey, 8/26 RM 32 RM 104. Okey, adakah waktu bekerja dengan upah ni adalah berkadaran? So, cikgu dia tulis jam bekerja 8/26 dan sekejap ya. Okey. Kita tengok 8 bahagi 20. Nisbah 8/26 adalah sama dengan 8/26. Cikgu bahagikan dengan 2. Okey, cikgu dapat 4. 8 bagi 2, 4/13. Okey, nisbah upah dia pula cikgu bagi nisbah 32/104. So, cikgu bahagi, tukar dalam bentuk kadar. Okey, cikgu dapat, cikgu bahagi dengan 8. Okey, cikgu dapat 4/13. Okey, so jam bekerja, ni kena tulis macam ni. Jam bekerja, declare dia, adalah berkadaran dengan upah. Okey. Okey, next. E. Okey, jarak. Jadual masih dalam bentuk jadual. Okey, jarak dan isi padu petrol. Okey, 36 dan 90. Ini 4.5 dan 12.5. Okey. So, cikgu tukarkan nisbah jarak. Nisbah jarak adalah 36/90. Cikgu tukar dalam bentuk kadar. Cikgu dapat 36/90. Bila cikgu bahagikan dengan 9. Okey, cikgu dapat 4/9. Okey. Yang ini 12. Nisbah isi padu petrol adalah 4.5 kepada 12.5, mana 4.5/12.5. Bila cikgu bahagikan dia dengan 0.5, lagi dengan 0.5, okey, cikgu dapat 9 nisbah 2/25. Memang tak boleh mudahkan lagi.
Tapi kita tengok kat sini dia tak sama. Okey, dia tak sama, maka jarak dan isi padu petrol adalah tidak dia ayat apa ni? Ayat penyata. Okey, jarak tidak berkadaran dengan isi padu petrol. Okey. Next. Okey. F. Abu membeli 6 batang pen berharga RM15. Manakala Raju pula membeli 10 batang pen yang sama dengan harga RM25. Okey. Adakah kuantiti pen dan harganya berkadaran? Okey, so awak nak bentuk dia punya nisbah pun awak kena tahu juga. Okey, awak kena tahu nisbah kuantiti pen. Okey, so kuantiti pen, okey, nisbah dia adalah 6:10. Okey, 6 ni Abu beli pen yang dibeli oleh Abu dan 10 ni pen yang dibeli oleh Raju. Harga pen tersebut adalah 15 kepada 25. Okey, so 6/10 kita bahagikan dengan 2. Kita dapat 3/5. 15/25 kita bahagikan dengan 3. Kita dapat 3/5. Okey, so dia adalah berkadaran. Kuantiti pen adalah berkadaran dengan harga dah cukup. Takkan nak ulang balik pen kan? Sama je. Okey. Okey. Next, seterusnya. Kalau dua nisbah tu berkadaran, okey, kita boleh selesaikan masalah ni. Cari nilai X dalam setiap yang berikut. Okey. A. Cikgu ada 3 nisbah X. Dia sama ataupun berkadaran dengan 20/48. So, kalau cikgu tukarkan dalam bentuk kadar, cikgu dapat 3/X sama juga dengan 20/8. So, dekat sini cikgu nak dapatkan nilai X, cikgu buat cross multiplication.
20x, 20 darab x equal to 20x, 3 darab 48. Okay, ni sama dengan 3 darab 48. So, 20x sama dengan Okay, so x sama dengan 3 darab 48 bahagi dengan 20. So, tekan kalkulator. X sama dengan 7.2. Okay, so kalau awak nak tekan kalkulator kat sini, awak tak boleh terus tekan 3 darab 48 bahagi 20 tau. Jawapan dia takkan sama. Awak kena tekan 3 darab 48 sama dengan, lepas tu baru bahagi dengan 20, baru awak dapat jawapan 7/2 ni. So, saya tak nak awak biasakan. Selesaikan satu-satu operasi dulu. Okay, baru bahagikan dengan 20. Okay, tulis tak apa macam ni. Tapi bila nak selesaikan, awak tekan kalkulator tu 3 darab 48 sama dengan bahagi 20. So, nak jimatkan masa awak menulis. Okay. B. Okay, cikgu ada nisbah X kepada 8. Sama juga dengan nisbah 30 kepada 64. So, cikgu tukar dalam bentuk kadar. Okay, X per 8 sama dengan 64. So, X darab 64, cikgu ada 64X. 30 darab dengan 8. So, X sama dengan, okay, cikgu dah tekan kalkulator, cikgu dapat 240 bahagi 64. So, X sama dengan 3.75. Okay, dia tak ada unit 3.75. Tak ada unit. Nisbah tiada unit. Okay. C. Cikgu ada 13, nisbah 13 kepada 2 yang berkadaran dengan X nisbah X kepada 10. Cikgu tukar dalam bentuk kadar. Cikgu ada 13/2 sama dengan X per 10. So, yang ni buat cross multiplication, hasil darab silang. 2 darab X sama dengan 2X. 13 darab 10. X sama dengan 130 bahagi 2. X sama dengan 65. Mudah kan? Semua mudah. Apa cikgu buat semua mudah. Tapi saya harap bila awak exam nanti, awak akan jawab semudah yang saya ajar awak ni. Okay. Next, kita buat penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Selesaikan setiap yang berikut. Okey. Nisbah pendapatan Abu kepada Chong ialah 4/7. Jika pendapatan Abu ialah RM2,000, hitung jumlah pendapatan mereka. Hitung jumlah pendapatan mereka. Okey, so sekarang nisbah dia. Nisbah pendapatan dia adalah 4 kepada 7, yang mana dia adalah berkadaran dengan, okey, dia sekarang ni Abu kepada Chong. Ni maknanya Abu, yang ini Chong. Okey, sekarang kita, jika pendapatan Abu ialah 2,000. Okey, ini Abu, ini Chong. Okey, so 4/7 sama juga dengan pendapatan Abu 2,000. Chong kita tak tahu, kita letak X. So, kalau kita tukar dalam bentuk kadar, kita ada 4/7 sama dengan 2,000 per X.
So, kita buat darab silang. 4X sama dengan 2000 darab 7. X sama dengan sama dengan 14,000. Okey, tekan kalkulator, bahagi 4. X sama dengan 3,500. So, jumlah pendapatan sama juga dengan 2,000 tambahkan dengan 3,500. Sama juga dengan 5,000 RM, 5,500. Ingat, bila jawapan akhir, bila penyelesaian masalah tu, pastikan ada unit. Okey? Okey, kita ada masalah yang kedua. Nisbah murid lelaki kepada murid perempuan di SMK Bistari ialah 4/3. Jika jumlah murid ialah 1,400, cari bilangan murid perempuan di sekolah itu. Okey. Okey, nisbah murid lelaki kepada murid perempuan adalah 4/3. 4/3. Jika jumlah murid ialah 1,400. So, jumlah murid ni lelaki dengan perempuan adalah 1,400. Bermaksud, okey, kalau lelaki tambah perempuan 1,400, kalau cikgu tambahkan 4 dengan 7 ni sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Okey. So, kalau 4 tambah 3, 7 dan satu lelaki tambah perempuan adalah 1,400. Ini bermaksud satu bahagian daripada 7 bahagian tu adalah bersamaan dengan 200. Okey, 1,400 sama juga dengan 7. So, kalau cikgu bahagikan, dia berkadaran kan? Okey, nisbah ni adalah berkadaran. Okey, lelaki tambah perempuan 1,400. 4 tambah 3 adalah sama juga dengan jumlah pelajar yang ada di sekolah tersebut. So, kalau cikgu bahagikan 1,400 ni, cikgu bahagikan dengan 7. Satu bahagian daripada nisbah tersebut adalah bersamaan dengan 200. Sekarang ni soalan minta bilangan murid perempuan. Berapa bahagian murid perempuan? 3 bahagian. So, 3 cikgu darabkan dengan 200, di mana satu bahagian bersamaan dengan 200. So, kalau 3 bahagian ada 600. Oleh itu, jumlah pelajar perempuan atau murid perempuan adalah sama dengan 600. Okey? Okey, itu antara masalah-masalah harian, situasi harian yang mana kita boleh selesaikan dia dengan menggunakan konsep nisbah, kadar dan kadaran. Okey, C. Nisbah keuntungan menjual baju kepada kasut ialah 5
nisbah 8. Jika keuntungan kasut ialah RM4,000, hitung keuntungan baju. Okey. Nisbah keuntungan menjual baju kepada kasut ialah 5/8. Okey, ini macam tadilah ni. Ini baju, ini kasut. Jika keuntungan kasut ialah 4,000. Okey, sini 4,000. Hitung keuntungan baju. X, kita tak tahu X berapa. So, kalau cikgu tukar guna kadaran, okey, dia 5 nisbah 8 ni adalah sama juga dengan X kepada nisbah X kepada 4,000. Tukar kepada bentuk kadaran, 5/8 adalah sama dengan X per 4,000. Okey, cikgu buat darab silang. 8X sama dengan 5 darab 4,000. Okey, so X sama dengan 5 darab 4,000 bahagi dengan 8. Cikgu dapat X sama dengan 2,500. So, keuntungan baju sama dengan RM2,500. Okey. Sekian saja untuk standard kandungan 4.3 iaitu kadaran. Okey, harap video ni dapat membantu awak untuk mengukuhkan pemahaman awak tentang kadaran. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.